Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, nama saya Nurul Fatinatika binti Maharodin. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan latihan ilmiah saya yang bertajuk Tahap Kemahiran Bahasa Arab dalam kalangan mahasiswa Fakulti Pengajian Islam di University Malaysia Sabah. Baiklah, dalam video pembentangan saya pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan tajuk latihan ilmiah saya, yang mana isi kandungannya adalah mengenai pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, hasil dapatan kajian, dan juga implikasi kajian beserta dengan kesimpulan dan juga rujukan. Dan kesemua ini saya akan jelaskan selepas ini. Baiklah, pada bahagian yang pertama saya ingin menjelaskan serba sedikit tentang pengenalan mengikut kepada tajuk latihan ilmiah saya, yang mana ia mempunyai perkaitan di antara bahasa Arab. Eloklah terlebih dahulu saya menjelaskan serba sedikit tentang bahasa Arab ini. Bahasa Arab merupakan bahasa asing yang mana dahulunya hanya digunakan pakai oleh bangsa Arab, dan bahasa Arab merupakan antara bahasa yang tertua di dunia, serta bahasa Arab umum mengetahui bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran yang merupakan menjadi sumber utama pada agama Islam. Seperti dalam kitab suci Al-Quran melalui surah Yusuf pada ayat yang kedua, yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Baiklah, seterusnya saya ingin beri penjelasan tentang kemahiran bahasa, yang mana di sini saya fokuskan kepada 3 kemahiran, antaranya adalah kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, dan yang terakhir adalah kemahiran membaca. Ketiga-tiga ini merupakan antara elemen kemahiran yang wajib ataupun yang perlu dititik beratkan oleh setiap mahasiswa bagi menguasai kemahiran bahasa Arab. Dan kemahiran ini merupakan dipelajari secara berturutan, yang mana dengan dimulai daripada kemahiran yang mudah sehingga kemahiran yang kompleks, yaitu kemahiran yang susah. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada pernyataan masalah dalam kajian yang saya jalankan. Tahap kemahiran bahasa Arab pada tahap yang sederhana, dan hal ini boleh dibuktikan melalui penulisan Saini dan juga Nur Afini Kasim beserta Muhammad Suhaimi Taat pada tahun 2017. Mereka menjelaskan dalam penulisan mereka bahwa tahap kemahiran dan juga penguasaan mereka terhadap bahasa Arab masih dalam keadaan yang sederhana. Kemudian kemahiran mendengar kurang dititik beratkan sehingga menimbulkan permasalahan, dan pengetahuan bahasa Arab semakin lemah. Berikut merupakan antara salah satu contoh bagi pernyataan masalah dalam kajian yang dijalankan ini. Seterusnya adalah kurang menguasai dalam pertuturan bahasa Arab, dan kesan daripada kurangnya menguasai ini adalah mahasiswa tidak mampu dan tidak fasih dalam bertutur dengan menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian, kajian ini dijalankan adalah bagi mencari jalan penyelesaian untuk meningkatkan tahap kemahiran bahasa Arab setiap mahasiswa di UMS. Seterusnya adalah objektif kajian, yang mana terdapat 3 objektif. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kemahiran mendengar bahasa Arab dalam kalangan mahasiswa Fakulti Pengajian Islam di UMS. Yang kedua pula adalah mengkaji tahap kemahiran bertutur bahasa Arab dalam kalangan mahasiswa Fakulti Pengajian Islam di UMS. Dan yang terakhir adalah menilai tahap kemahiran membaca bahasa Arab dalam kalangan mahasiswa Fakulti Pengajian Islam di UMS. Kemudian kita beranjak pula kepada bahagian metodologi kajian. Kajian yang dijalankan ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif yang berbentuk deskriptif, dan setiap maklumat maupun data-data sahih yang diperoleh dalam kajian yang saya jalankan ini adalah
dalam kaedah borang soal selidi, yaitu Google Form, dan borang ini diedarkan melalui WhatsApp. Ramai 155 orang pelajar yang menjawab borang soal selidi ini melalui Google Form yang telah diedarkan, dan responden tersebut terdiri daripada mahasiswa Fakulti Pengajian Islam di UMS itu sendiri, dan lokasi bagi kajian yang dijalankan ini adalah di University Malaysia Sabah. Seterusnya adalah hasil dapatan kajian. Baiklah, pada bahagian A ini merupakan demografi responden. Terdapat 3 elemen, yaitu 3 kategori yang disoal kepada mahasiswa dalam borang soal selidi, yaitu mengikut kategori jantina, umur, dan juga tahun pengajian. Dan mengikut jantina, lelaki seramai 65 orang yang menjawab borang soal selidi ini, dan manakala perempuan 90 orang responden. Baiklah, hasil dapatan kajian pada bahagian satu contoh dalam borang soal selidi pada bahagian ini. Soalan ataupun pernyataan tersebut adalah saya tidak fokus mendengar ayat bahasa Arab kemudian mencari maknanya di kamus bahasa Arab. Dan hal ini telah dibuktikan melalui setiap jawapan yang dijawab oleh responden. Seramai 69 orang responden yang bersetuju terhadap pernyataan ini, dan ia membuktikan bahwa mereka tidak fokus mendengar ayat bahasa Arab tersebut sehingga menjadikan kemahiran itu tidak dapat dikuasai. Dan hal sebeginilah yang menyebabkan mahasiswa pengajian Islam itu sendiri sukar untuk mendapat tahap kemahiran mendengar itu dengan lebih baik. Kemudian pada bahagian C, yaitu tahap kemahiran bertutur. Bahagian C ini saya ambil juga satu contoh soalan ataupun pernyataan daripada borang soal selidi, yang mana antaranya adalah saya takut untuk bertutur bahasa Arab kerana saya tidak yakin. Mengikut daripada rajah ini, seramai 67 orang yang bersetuju terhadap pernyataan ini bahawa mereka takut untuk bertutur bahasa Arab kerana mereka tidak mempunyai keyakinan. Dan ia sudah cukup jelas membuktikan bahawa kebanyakan daripada responden dalam kajian ini bersetuju akan pernyataan ini. Dan pada bahagian yang terakhir pula, yaitu pada bahagian hasil dapatan kajian, yaitu bahagian D, tahap kemahiran membaca. Seperti satu contoh yang saya ambil, yaitu contoh pernyataan ini dalam borang soal selidi. Saya tidak gemar membaca buku bahasa Arab sama ada di dalam kelas ataupun di luar. Dan seramai 50 orang responden yang bersetuju terhadap pernyataan ini, dan dalam hal ini dapat disimpulkan bahawa responden juga ramai bersetuju terhadap pernyataan dalam borang soal selidi ini bahawa mereka tidak cukup gemar akan membaca buku bahasa Arab, dan ia sama ada dari segi kurang meminati terhadap pembacaan ataupun mempunyai sikap malas dalam diri. Berikut merupakan berkemungkinan antara salah satu contoh sehingga menyebabkan mereka bersetuju terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya adalah implikasi kajian. Melalui daripada kajian yang dijalankan ini, ia dapat membantu pihak institusi pengajian tinggi mengetahui input baharu, antaranya adalah melalui pendapat mahasiswa itu sendiri. Kemudian pihak IPT ini juga mampu mengetahui tahap kefahaman serta tahap kemahiran bahasa Arab dalam kalangan mahasiswa berdasarkan daripada kajian yang saya jalankan. Kemudian pihak yang bertanggungjawab, yaitu pihak IPT ataupun yang lainnya, dapat memperbaiki serta dapat melakukan pelbagai usaha bagi meningkatkan lagi kemahiran. Dan secara kesimpulan ataupun secara keseluruhannya, hasil kajian yang dijalankan ini dapat merumuskan bahawa mahasiswa mempunyai tahap kemahiran kesemua itu adalah masih dalam aras yang sederhana,
dan tidak dapat dinafikan bahwa permasalahan tersebut yang saya huraikan serba sedikit tadi merupakan yang dapat menjadikan titik kelemahan terhadap mahasiswa untuk menguasai tahap kemahiran bahasa Arab itu sendiri. Dan hasil analisis dapatan kajian masih berada pada tahap yang memuaskan dan mencukupi kerana telah mencapai tujuan dan objektif kajian. Berikut merupakan antara rujukan gunakan bagi melancarkan bagi memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk yang saya jalankan. Dapat banyak lagi rujukan yang saya perolehi, namun saya tidak letakkan kesemuanya. Dan sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.